keterlaluan, ya, dan saya pun sebenarnya hilang sabar kerana pasti salah, ya, telah mengeluarkan kenyataan unprovoked, ya. Pasal ni Seputih dia duduk diam je, dia tak ada terlibat apa-apa pun dalam perbahasan, ya. Tiba-tiba Pasir Salak sebut Seputih ni is the only female MP with a cock, ya. So kita tahulah nama Seputih adalah Teresa Kok, tetapi apa yang dimaksudkan oleh Pasir Salak adalah jelas, ya. Ianya merupakan satu kenyataan yang biadab, yang tidak ada apa-apa sebab dikeluarkan tanpa apa-apa provokasi. Dan apabila saya bangun meminta Datuk Speaker untuk mengarahkan Pasir Salak tarik balik kenyataan itu, malangnya Datuk Speaker dia nak tutup kes itu dengan mudah dengan mengatakan dia merujukkan kepada surname Seputih, ya. Sedangkan kita semua faham, ya, maksud kata-kata itu, ya. Dan oleh kerana keadaan telah menjadi begitu, saya merasakan saya terpaksa menegur Menteri ataupun Pasir Salak dengan jelas dan nyata bahawa kenyataannya adalah satu kenyataan yang biadab, dan saya menggelarnya sebagai menteri yang menggunakan bahasa yang sial, dan dia seorang menteri yang sial, ya, kerana dia tidak mahu menarik balik kenyataan itu. Dan ini mengikut peringatan saya, ianya bukan kali yang pertama. He's been getting away with all these stupid statements so many times, ya. Dah cukup lah, ya. So biarlah dia ada soalan, orang tanya soalan, pukul sedar tanya soalan, dia tak jawab soalan very straightforward, ya. Tiba-tiba dia buat all these stupid statements yang bertujuan untuk menghina dan bersifat jatuhkan maruah, bersifat seksis, menghina wanita, dan sebagainya. So that's why I had to get up and let loose lah dengan saya punya kenyataan-kenyataan yang mungkinlah ada yang anggap keterlaluan, tetapi bagi saya amat tepatlah, ya, kena pada diri dia, ya. So saya rasa itulah, ya, yang saya nak highlight. Dia cabar saya untuk mengeluarkan kenyataan yang sama di luar Dewan, lalu saya buat visi, ya, bukan sekadar saya kata, saya buat visi, ya, mengatakan bahawa perangai, bahasa, kata-katanya, walaupun dengan berpakaian dengan bersongkok, kononnya Melayu, ya, tetapi perangai dan akhlak dan bahasa yang digunakan merupakan satu sikap yang langsung tidak berakhlak dan tidak melambang budaya orang Melayu. Okay? So saya sebut sekali lagi, bagi saya kata-kata dia melayakkan dirinya untuk digelar sebagai seorang menteri yang sial, yang menggunakan bahasa yang sial, ya. Dalam bahasa Inggeris sial tu maknanya damn or curse, ya. Melampau lah, too much, ya. So itulah yang apa yang telah berlaku. Dia telah keluar untuk ajak saya bertumbuk di luar, tetapi saya takutkan saya kena masuk penjara atas tuduhan membunuh atau cedera parah seorang ahli parlimen. Lalu saya mengambil nasihat yang diberikan oleh rakan saya, saudara yang berhormat Sepang, yang suruh saya duduk relax je lah, ya. So, ada apa-apa soalan? Saya kesal. Soalan saya untuk kepentingan petani padi. Straightforward. Saya tidak melencong soalan itu kepada diri dia dan sebagainya. Soalan saya straightforward, iaitu kepentingan petani padi. Jadi soalan saya tidak dijawab. Dia boleh keluar begitu. Sebelum dia keluar, dia melencong kepada Wabisi Putih dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh bagi saya. Tidak senonoh bagi saya sebagai seorang lelaki yang tua macam dia. Sepatutnya dia sebagai seorang ahli parlimen yang senior, yang berumur ni, seharusnya menunjukkan peribadi dan akhlak yang baik.
Jadi bagi saya ini sejarah lah, sejarah soalan tambahan tak dijawab, menteri keluar macam tu. Ini apa punya parlimen macam ni? Menteri boleh keluar tinggal dewan kita tak jawab soalan. Jadi saya sangat kecewa. Sepatutnya beliau tidak layak lagi untuk masuk dalam parlimen kerana tak boleh menjalankan tugas sebagai menteri untuk menjawab pertanyaan kepada ahli parlimen. Sepatutnya speaker kena sekat dia daripada masuk ke dalam parlimen. Saya juga terkejut apabila di malam menteri tadi mencabar Shah Alam untuk keluar. Saya tak tahu maksud mencabar dia lah, tetapi dia kata berani keluar. Kemudian dia kena settle kat luar. Jadi akhirnya apa berlaku 3-4 minit selepas itu, saya dapati beliau masuk ke dalam dewan di kawasan Pembangkang dan malah mengarah Shah Alam supaya keluar dan buat sign supaya keluar, bergaduh lah. Jadi ini becoming of a parliamentarian. What more, you are not that young. I'm sure he is 60 plus by now, almost 70. Jadi ada sesuatu yang amat memalukan. Apatah lagi untuk memberikan gambaran bahawa inilah yang ada dalam UMNO dan Barisan Nasional. Saya ingat eloklah Ketua Whip Barisan Nasional menasihati di parlimen mereka kerana ianya ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia. Ini bukanlah suatu yang you ada differences, tapi bertindak itu jaga dekorum lah, very embarrassing lah. Saya nak perbuatan secara lebih kurang 8 tahun dulu di Dewan Perdagangan Negeri, perbuatan yang sama. Lebih kurang 5 tahun dulu perbuatan yang sama. Saya sedang berdebate, dia telah datang untuk saya. Kerana saya berada di luar Dewan, dia datang keep my risk, dan saya membawa perkara itu untuk perhatian speaker. Tindakan selepas itu langsung tidak ada tindakan. Ini perbuatan yang very unbecoming, no quality of a member of parliament. Saya harap pihak-pihak Dewan akan mengambil perbuatan beliau mula dari Dewan Perdagangan Negeri di Perak masa dia menjadi gubernur. Sekarang ini kali keempat. Okay, any questions? No. So you won't tarik balik word sial lah. Unless he tarik balik his statement. Unless tarik balik. Dia tarik balik, dia apologize, janji will be on good behavior for the rest of his session. Then I will tarik balik. So do you all refer him to the I think what he said was good enough for me. Yeah, no need to refer. I don't know, we haven't discussed it privately. It's just a waste of parliamentary process. Public opinion. But you must report what he said. Yeah? Kalau tidak, kalau orang yang nampak tiba-tiba I marah dia, orang kata macam tak ada sebab dan sebagainya. But I think he went over the line. Dia dah tahan. Kasturi. I think what Pasir Salam is saying is that insult to all women, especially women parliamentarians, even from UMNO Barisan Nasional. And it was shocking that this time many UMNO MPs did not even open their mouth. Many BN MPs just kept quiet when Pasir Salam made this statement. It's very unparliamentary, and it's a shame the speaker didn't ask him to on the spot apologize and retract. If the issue will not have dragged so long, we wouldn't even have to come here. But the fact is, time and time again, we have been victims of this kind of unparliamentary abuse in the Dewan Rakyat. Last year, I was called Kodan. The MP for Kota Kinabalu was called Apek Balik Oksan. Before that, 2014, Tony Paul was called Kodan also. We all know who these MPs are. But no strict action has been taken over them. So when the speaker does not take action and ask them to apologize to retract, it opens up the floodgates for other MPs to do the same. Time and time again, we've been subject to this. Can you imagine if anyone from the opposition had used this word? It would have been a riot in the parliament and it would have been thrown out of the Dewan. But why Pasir Salam was allowed to continue to stand and insult us and justify that the language that he used was in reference to Reza Kok's surname? I think this is absurd. And it's a mockery to parliament, it's a mockery to decorum, and this is
strongly condemn not just Pasir Salam but also Barisan Nasional MPs for keeping quiet and not condemning an MP who speaks this way, not just to women but also to men. BBC semua, dia report dia lebih. It's my right. I think that is what I said. So you are not afraid of this legal position? This is my personal opinion. I think all of us are aware that what their Presiden Tan Sri Kan is like siaran langsung. Rakyat di seluruh negara mereka untuk apa yang berlaku dalam sidang parlimen tadi. Bagi saya kalau dia tidak maaf dan menarik balik pernyataan beliau, saya rasa Perdana Menteri harus percaya kepada jawatan Perdana Menteri. Kerana waktu itu saya memang tidak tahu. Kerana apa jawapannya bagi kawasan saya tak ada. So saya memang tidak kacau dia. Tapi dia pandang pada saya dan dia yang panggil semua Juga saya nak umumkan besok ini Parlimen, khususnya daripada Blok Makang akan berjalan daripada gate Parlimen 9.30 ke Bukit Aman. Kita akan menyerahkan satu memo atau memorandum dan usul meminta supaya Ketua Polis Negara mengarahkan PDRM supaya tidak harass ahli Parlimen seperti yang terjadi kepada Magong, Sempurna dan juga Tambun. Dan kita juga meminta supaya whistleblower, orang-orang ahli Parlimen yang membawa isu-isu rakyat ke Parlimen tidak dikenakan tindakan seperti Romli Rafizi, tetapi orang yang mencuri, orang yang merompak, orang yang kita sebut dalam Parlimen tidak pun disiasat. So besok 9.30 pagi kita jemput semua media bersama-sama kita untuk berkhidmat. Terima kasih. di sini ada dia. Setakat kami ahli Parlimen Dewan Rakyat, setakat jam 11.30 tadi, kami telah mengumpulkan 44 tanda tangan daripada ahli Parlimen yang mana dalam surat bersama ini yang dituju kepada Perdana Menteri Malaysia berkenaan dengan tahanan polis terhadap 3 ahli Parlimen Pakatan Harapan menghalang mereka menjalankan tugas Dewan Rakyat dan seperti apa yang dipastikan oleh Ibu Barat tadi. Yang ketiga-tiga ahli Parlimen yang menumpuk di lokap polis adalah Wadi Lok Singkok Seremban, Wadi Suraidah Kamarudin Sabang dan Wadi Joaquin Chan Batu. Mereka ditahan sebelum dan selepas pengumuman mesin diadakan pada 19 November dan kami yang menandatangani surat ini berpendapat pertahanan mereka oleh pihak polis adalah pencampuran terhadap kebebasan bersuara, kebebasan bertimbul dan kebebasan bergerak mereka seperti dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan, penghinaan terhadap kedudukan dan tanggungjawab mereka sebagai ahli Parlimen. Dan di sini yang 44 ahli Parlimen yang menandatangani surat bersama ini menuntut supaya mereka dibebaskan dengan serta-merta tanpa syarat dan kami juga mendesak kepada Barisan Nasional menghentikan segala penggangguan dan pendakwaan sebagai pilihan terhadap wakil rakyat yang dipilih. So, we're going to distribute this joint petition letter and we're going to fax to the PM's office and also hand deliver to Prime Minister's office. Okay, alright. The tree will be released today, right? So, is it over the next? There's no confirmation. As far as we know, that the tree will be released. We always extend the demand order and so on. But we think that it's an insult to the MP